Okey, pelajar-pelajar, hari ini kita nak buat tutorial 13, karangan respons terbuka. Tema kita ialah Teknologi Maklumat dan Komunikasi, TMK ya. Okey, ICT lah in English. So I put that wrongly I copy paste wrong thing. Gambar di bawah berkaitan dengan TMK, Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Okey. Teliti gambar-gambar tersebut, kemudian pilih satu daripada 3 soalan yang dikemukakan. Anda boleh memilih untuk menjawab sama ada soalan 1, 2 atau 3. Panjang karangan tidak kurang daripada 180. Tidak kurang maksudnya melebihi. Bukan kurang daripada 180. Melebihi 180 patah perkataan. Baik, tema diberi TMK dan kamu diberi banyak isi di sini. Gunakan, kamu boleh guna ataupun tak guna pun tak apa. Kamu tak ambil satu isi pun tak apa. Okey, kamu pilih karangan pilihan kamu, lepas tu kamu terus jawablah. Baik. Kita tengok dulu apa soalan-soalan yang diajukan. Okey, soalan pertama, pada cuti persekolahan. Okey, suasana dan pengalaman. Biasanya kita tak ambil cerita. Laporan, not in our list. Kita selalu kena ambil soalan yang berbentuk fakta, yang pendapat, perbincangan, syarahan, macam tu. Okay? Topic that can discuss the fact, because you can hurai better when you have a fact, give a proper contoh and huraian. Okay? Sebagai rakyat Malaysia, kita harus bersedia dengan ledakan maklumat yang silih berganti dengan begitu pantas. Okay? We have to ready and adapt the information transformation. Okay? Huraikan peranan teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu TMK, kepada masyarakat kita. Peranan means like a kind of a kepentingan lah. Peranan ni macam tanggungjawab ataupun tugas TMK kepada masyarakat kita. What TMK does for our society. Baik, kita tengok contoh isi dia. Pembelajaran menjadi lebih menarik, okey, melalui TMK. Okey. Lepas tu kita boleh buat pertanian pintar, smart farming using ICT. Jangan ingat ICT ni, pertanian ni kita pakai cangkul tanah macam tu saja. Kita ada banyak. Ya, Ari. 1 minute. Baik. Pertanian ni kita boleh jalankan menggunakan ICT. Lepas tu kita boleh buat shopping, melakukan urus niaga dalam talian. Dalam talian means online. Online bukan atas talian. Atas talian is wrong term. There is no such thing as atas talian, dalam talian. Okay, kalau kamu nak tulis karangan tentang ICT, kena tahu terminologi-terminologi dalam bahasa Melayu. Jangan direct translate. Lepas tu kita juga boleh meramal cuaca, panduan pelayaran dan penerbangan, navigation system. Okay, through our ICT development. Meluaskan perhubungan melalui jaringan sosial, Facebook, Instagram. Okay, kita boleh meluaskan perhubungan kita dan juga untuk menjaga keselamatan dan keamanan negara kita. Baik, ada banyak isi, jadi kamu boleh pilih 4 isi kamu lah. Baik, di sini mungkin kita ambil yang senang sikit untuk kita nak hurai. Pembelajaran boleh hurai dengan senang, pertanian, shopping of course, and kita ambil perhubungan melalui jaringan sosial. Baik, apa peranan TMK kepada negara, kepada masyarakat kita. Okay, right. Mana dia tadi? Okay, karangan. Baik. So ini first karangan. I did first, I think second karangan lah. Okay, pendahuluan. Kamu bagi 3 jenis ayat sudah cukup. Setiap kali saya ulang benda yang sama saja. Kamu bagi tahu ayat tema atau takrif. Takrif means definisi. Lepas tu kena bagi ayat isu. Sekarang TMK sekarang macam mana? What is the today's status of ICT? And apa ayat tugasan kamu? Ayat tugasan ambil balik daripada soalan. Itu sajalah. Baik. Ayat tema, ayat isu, ayat tugasan. 3 ayat sudah cukup. Kalau kamu pandai bina pantun, kamu juga boleh bina pantun. Okay? Okay. Biasanya saya untuk TMK, saya akan bina satu pantun dulu sebelum mulakan pendahuluan. Okey, kamu boleh guna lagu ke, ayat-ayat tokoh ke, ikut suka hati kamu lah. Tapi untuk TMK, setiap tahun saya ajar satu pantun tu.
Kamu hafal je lah untuk TMK, kamu guna macam ni saja. Okay, ready? Baik, saya nak buat ayat tema yang sangat menarik. Baik, kamu tengok. Okay, kita start pantun. Beli ikan pari di pasar tani. Okay. Lepas tu ke dalam sikit. Masak asam pedas di waktu pagi. Baik, yang ni pantun. Untuk pantun boleh guna di waktu pagi. Memang dalam sastra, okay, dalam sastra memang kita cakap untuk masa di. Bahasa sastra lain, bahasa untuk tata bahasa lain. Okay, makan asam pedas di waktu pagi. Kalau kamu tak berani, tulis waktu pagi saja. Boleh juga. Okay, baik. Lepas tu, maksud dia, kita nak bagi, ini pembayang. Maksud dia, teknologi canggih bersilih ganti. Untuk baris kedua, kamu kena letak simbol macam ni untuk pantun. You can create pantun for any of your karangan. Ada satu hari nanti saya free, saya akan ajar kamu cara nak tulis pendahuluan yang dahsyat. Kamu bagi pantun sudah main geran the examiner. Teknologi canggih bersilih ganti. Maksudnya புதுசா டெக்னாலஜி வந்துகிட்டே இருக்கு. Masyarakat menjadi ini pantun dia. Masyarakat menjadi celik teknologi. Masyarakat menjadi celik teknologi. Titik. Okey. Ini pantun yang boleh kamu gunakan karangan berkaitan dengan TMK. Baik, sekarang sudah start dengan pantun. Okey, sekarang kita tulis ayat tema dia. Okey. Pantun di atas sudah menggambarkan. Kita bagi tahu. Kamu tulis pantun, lepas tu kamu tak cakap tentang pantun macam tak ada kesinambungan. So, அதனால நீங்க வந்து அதை relate பண்ணி பேசுங்க. Pantun di atas sudah menggambarkan apa? Betapa pentingnya teknologi maklumat dan komunikasi. Lepas ni kalau kamu nak gunakan short form TMK, kamu introduce here first with full length TMK. Ini மேல TMK na teknologi maklumat dan komunikasi na அர்த்தம். Bracket lo போட்டுறணும் அந்த மாதிரி. Okay? Pantun di atas sudah menggambarkan betapa pentingnya teknologi maklumat dan komunikasi betapa pentingnya teknologi maklumat dan komunikasi dalam betapa pentingnya TMK memainkan peranan dalam kehidupan kita. Okey. Ini ayat tema saya. Okey. Ayat isu. Okey, today's நிலைமை எப்படி இருக்கு TMK? Tak kisah any sector, any industry you take, everything must have ICT. If not, the system cannot run, the department cannot work efficiently. Right? Tak kisah bidang pertanian ke, bidang perikanan ke, semua ada ICT. Okay? Jadi kamu bagi tahu, pada zaman, untuk teknologi kamu boleh gunakan penanda wacana macam ni. Pada zaman ledakan, ini yang saya guna masa saya sekolah. Okay? Pada zaman ledakan sains dan teknologi yang drastik dan radikal ini, that means எப்படி சொல்றது, this era is like the changing of ICT is like a gigantic level. That's what it means. Okay? Pada zaman ledakan sains dan teknologi yang drastik dan radikal ini, okay, TMK di negara kita berkembang maju, okay, sehingga apa?
industri tak cakap industri. Tiada okey, can. Industri atau sektor kerajaan maupun swasta, okey. TMK di negara kita berkembang maju sehingga tiada industri atau sektor kerajaan maupun swasta yang hidup tanpa kehadiran TMK. Without the presence, it cannot alive. Any industry or any sector cannot alive without the presence of TMK. Ini contoh ayat tugasan. Ayat isu. Tugasan kamu copy balik soalan. Ada cara dia. Persoalannya, okey. Tulis apakah, lepas tu copy balik soalan kamu. Soalan kamu apa dia tadi? Okey, peranan teknologi maklumat komunikasi kepada masyarakat kita. Okey, just copy back. That's it. Okey, apakah peranan tu tukar jadi peranan-peranan lah. Apakah peranan-peranan TMK kepada masyarakat Malaysia, masyarakat kita. Siap pendahuluan kamu. Tulis pendahuluan macam ni, baru bagus. Okey? Cepat, salin. Kalau dah habis, bagi tahu done. Kanisha, Kanimoli? Sir, not yet done yet. Not yet, sir. Not yet, okay. முடிச்சிட்டிங்கன்னா done சொல்லுங்க. Livashini ready ya? First EC. You are going to be interviewed. Pembelajaran menjadi lebih menarik. Done? Okay, now Livashini. Sir. Okay, ICT menyebabkan pembelajaran menjadi lebih menarik. Ini idea utama kita. Baik. Untuk bahagian isi, kita perlukan 3 benda saja. 3 ayat sudah cukup. Iaitu ayat isi kamu. Ini isi utama kamu. Huraian, contoh dan kesan you gabung dalam satu ayat. Okay? Contoh dan kesan kamu gabung dalam satu ayat. Okay. Livashini, why pembelajaran menjadi lebih menarik dengan menggunakan ICT? Because it has animations and then. Are they watching animation movie, cartoon? No, sir. Like Then? videos.
Okay. And then quiz. Quiz, very good point. Okay, dalam contoh mari irukka. Why pembelajaran menarik menggunakan ICT? That's the question. Ini சொன்னதெல்லாம் contoh. Because easier to understand, sir. Easier to understand. Why the normal method you cannot understand? Example, you are using normal buku teks, buku rujukan. You study anything. Because it's boring, sir. Boring. Very good point. So, pembelajaran menggunakan buku dan buku rujukan lebih boring kan, lebih membosankan. Baik, pembelajaran yang menggunakan ICT, kamu akan dia ada banyak apa kita panggil mesra nota yang mesra pelajar, video pembelajaran, betul tak? Explaining things, இதெல்லாம் வந்து நம்ம ICT மூலமா பார்க்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு ஏதாவது தெரியலனா YouTubeல ஏதாவது search பண்ணா கூட we can see the things. Okay? In that way, pembelajaran menjadi lebih menarik. Contohnya, okay, apa contoh dia? Quiz and then videos. Quiz lagi, video pembelajaran. Permainan juga kan, ada permainan yang berkaitan dengan subjek-subjek berikut kan? Yes, sir. Okay. That will make you, what is the kesan by that? Menambahkan ilmu pengetahuan and also meningkatkan minat. Yes, that's the point. Okay, not bad. All your points is correct. Okay, meningkatkan minat pelajar terhadap pelajaran when you go ICT. Okay, baik. Yang ni saya dah buat dekat Form 1 last year, I think. Okay, kejap. Tadi saya dah tengok sini. Sama saja. Ini karangan saya. Baik. Kejap. Your class. Okay. Jangan salin dulu. Dengar apa yang cikgu explain dulu. Okay. நீங்க இந்த அளவுக்கு எழுந்து முடியணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். என்னோட காரங்கன் சும்மா எழுஞ்சி பார்க்கறது கூட விஷயம் இல்லை. நான் என்ன எடுக்கிறேனோ அதை நீங்க அப்படியே you try to follow it. Okay, first of all, when you want to introduce the first isi, tulis pada hemat saya. Ini penanda wacana untuk membuka isi pertama kamu. Okay, biasanya kita akan guna pada hemat saya. Okay. TMK dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik dalam kalangan pelajar. Okay, isi pertama kamu. Sekarang huraikan dia. Jadi untuk huraian, hal ini, okay, tak boleh, okay, kalau saya cakap hal ini dikatakan demikian kerana itu saja. Yang lain semua tak betul dari segi tata bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana. Ini kita huraikan. How to huraikan? Just ask why or how to the previous question, previous isi. இப்போ நீங்க pembelajaran lebih menarik சொல்றீங்களா why. Okay, hal ini dikatakan demikian kerana para pelajar hari ini yang bosan akan pembelajaran buku teks dan buku rujukan mula beralih angin, change mode, kepada pembelajaran digital yang lebih mesra pelajar, student friendly, interaktif dan menarik menerusi gadget-gadget teknologi seperti komputer riba dan tablet yang dilengkapi capaian internet. Kamu tengok, kamu sekarang tulis tentang TMK, make sure you are using the words related to your field, like digital, interactive, gadget, computer riba, laptop, tablet, capaian internet is like Wi-Fi. Okay? Baik, lepas tu saya bagi contoh, jadi kita gunakan penanda wacana contohnya. Contohnya, pembelajaran digital yang merangkumi kuis, permainan, nota interaktif dan video pembelajaran menyebabkan minat terhadap pelajaran lebih meningkat dalam kalangan pelajar. Contoh dan kesan you gabung dalam satu ayat. Ini cara kita jawab. 3 ayat sudah cukup untuk satu perengan. Okey, mula salin cepat sikit, jangan lambat. Iklan. Can do iklan. Ala. Itu kekla. Like contoh-contoh platform yang kamu boleh gunakan untuk melakukan urus niaga dalam talian.
Amazon, Shopee. Amazon, Shopee, Lazada, Zalora, ada banyak kan? Okay. So, apa kesan dia when you have this thing right on your smartphone? So, what is the advantage to the people? Itu yang paling penting sebab soalan dia tanya kesan TMK kepada masyarakat. What is the kesan? Mempercepatkan urus niaga. Mempercepatkan urus niaga dalam kalangan urus niaga. When you go buy things at the shop also cepat what? Don't நம்ம வந்து எப்பவுமே we are talking in the terms of buyer, right? Ya. Sorry, seller, right? Not buyer. Seller. So don't talk about the buyer perspective. So dengan kalau macam ni semua orang boleh jadi businessman, betul tak? Yes. Encourage more people to enter into business field. Isi kamu kena matang macam ni. Bukan menjimatkan masa, tidak perlu beratur panjang. Itulah untuk palegal you form 3 ready, your idea must be mantap lagi. Okay? Right. Thank you. Now let's see the Okay. Kita tengok macam mana saya huraikannya. Okay. Selain itu, okay, gunakan penanda wacana selain itu untuk isi kedua. TMK membantu masyarakat melakukan urus niaga secara dalam talian. Okay? Let people do online business. Saya berpendapat demikian kerana, okay, kita sebagai masyarakat lah hanya perlu mengiklankan perniagaan dan perkhidmatan kita. We are not only doing perniagaan. Some people offer services like tuition services, okay? Any other services? Okay, perkhidmatan kita menerusi laman sesawang perniagaan. Laman sesawang is the laman web. Okay, perniagaan seperti Amazon, Lazada, Zalora dan Shopee. Because why we can do the online business? Because we have to make iklan in the famous perniagaan punya online sites. Okay, and then I give the contoh here, contoh at here. So I put the kesan here. Okay, dengan melakukan perniagaan dalam talian, peniaga tidak memerlukan modal yang besar, premis perniagaan tidak memerlukan modal yang besar, premis perniagaan yang ternama, dan puluhan pekerja yang dibayar gaji. Okay, we no need this kind of a big model பிரச்சனை, ஃபேமஸான ப்ரைமிஸாக இருக்கணும், கணக்குக்கான ஆளுங்களை வந்து வேலைக்கு வைக்கணும், இதெல்லாம் அவசியமே இல்லாமல் போயிடும். Sekaligus in the factors become the faktor menggalak lah, menggalakkan lebih ramai orang untuk menjejakkan kaki ke dalam bidang keusahaan. Dalam bidang keusahaan. Okay, correct tak? Okay? So, this is how you huraikan things. Okay? Right, you can copy this. Next is see Kanisha ready for the jaringan social. Write this one first. Those days you have to mengutus surat, betul tak? Sekarang WhatsApp ஒரு நொடியில பேசி வந்துரும். Okay, very bad explanation. Okay, alright, let's see.
Okay. Okay. Jika dihalusi dari perspektif lain. Ini penanda wacana yang kamu gunakan untuk isi ketiga lah. Okay. TMK dapat meluaskan perhubungan melalui jaringan sosial. Okay. Lepas tu, nak huraikan guna hal ini begitu kerana. Okay, remember, first paragraph you need to tell hal ini dikatakan demikian kerana. Second paragraph, saya berpendapat demikian kerana. Third paragraph, hal ini begitu kerana. Okay? Okay, hal ini begitu kerana kemajuan TMK telah mewujudkan pelbagai media sosial untuk masyarakat berkomunikasi dan mencari teman tanpa bersemuka. That means not face to face. Atau berhubung melalui utusan surat. Misalnya, okay, bagi contoh, Facebook dan Instagram boleh digunakan untuk mencari kawan baharu atau berhubung dengan saudara mara, manakala panggilan bervideo daripada aplikasi WhatsApp. Nampak? Saya guna semua ICT punya terms. Video call from the WhatsApp app dapat mengubati kerinduan. Can treat the missing feeling. Ahli keluarga yang tinggal jauh dari kampung halaman untuk bersemuka secara maya. You can face them through internet. Okay? Bak kata pepatah, jauh di mata, dekat di hati. Okay? Right. I give a peribahasa as well there. Okay? Although jauh dari segi physical, but throughout the heart we are nearer through this TMK presence. Okay? Very well written uraian this one. Okay. Jadi kamu kena mula bagi tahu urai macam ni tahu isi, bukan like your standard 6 style. No pakai ready Okay. Catat isi seterusnya. Gave here. Okay? That's the kesan I gave here. So, yeah. We no need to go very detailed, just overall like this. Okay, uraian and contoh I gabung, that means ayat kesan saya buat satu whole ayat. Also, you can take kerja-kerja pertanian also as a contoh. Membaca, menyiram, menuai. Okay? Right. Okay, copy this. Faster, agak ada lagi satu penutup saja. Lepas tu kita dah habis karangan. Kita menjadi ethical technology user, not slave to the technology. Like 24 hours with the social media, 24 hours with the online game. Okay? Bukannya menjadi hamba abadi teknologi. Okay? We need to be a good user, not a slave towards the technology. That is our harapan lah. Okay? This is a very interesting way to end your karangan. Okay? Write it down. 10 minit. Baik. Okay, cuba tengok tutorial 14. Saya bagi kamu tata bahasa kan? Okay. Ambil bahagian peribahasa. Okay? Baik. Cuba siapkan soalan 1 hingga 5 dulu. Kita cuba buat 1 hingga 5 dulu. Peribahasa soalan 1 hingga 5.
Baik, kita mulakan perbincangan kita. Okey, soalan nombor 1, Liwa sini. Baca. Malaysia merupakan sebuah negara yang makmur. Hal ini menyebabkan banyak pendatang asing dari Indonesia, Filipina dan Bangladesh datang ke negara ini untuk mencari rezeki. Keadaan ini sama seperti peribahasa si seada gula ada semut. Okey, bagus. Jawapan dia betul. Ada gula, ada semut. Baik, sebuah negara yang makmur maksudnya kaya dari segi ekonomi. Okey, kaya dari segi ekonomi. So, kalau ada rezeki, semua orang datanglah untuk bekerja. Betul tak? Itu maksud ada gula, ada semut. Ada rezeki, ada orang datang bekerja. Ada rezeki, ada orang datang bekerja. Okey. Ulat di dalam batu pun hidup juga. Okey, dalam batu mana boleh ulat hidup? Tapi dia cakap ulat di dalam batu pun boleh hidup juga. Maksudnya, kalau seseorang itu rajin, dalam situasi atau keadaan yang susah pun dia boleh meneruskan kehidupannya. Okey? Jika seseorang itu rajin, dia masih boleh meneruskan kehidupan walaupun dalam keadaan yang susah. Okey? Baik. Ikan pulang ke lubuk setinggi-tinggi bangau terbang hingga di belakang kerbau juga. Yang ni dua-dua sama maksud. Maksudnya balik ke tempat asal. Balik ke tempat asal. Okey? Ikan pulang ke lubuk, sirih pulang ke ganggang, belut pulang ke lumpur, segi tinggi-tinggi terbang bangau akhirnya hingga di belakang kerbau. Yang ni semua sama maksud saja peribahasa dia. Balik ke tempat asal. Baik, soalan nombor 2. Kani Molly. Peribahasa di bawah mengingatkan kita agar bersabar dan berusaha bersungguh-sungguh dalam mengejar kejayaan kecuali C. C is what? Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Okey. Yang itu sama juga peribahasa maksud dia. அதாவது ஒரு வேலை செய்யற அதை கடைசி வரைக்கும் செஞ்சு முடி அந்த மாதிரி அர்த்தம். ஓகே, kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya, genggam bara api biar sampai jadi arang, alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. அது மட்டும் இல்ல, இந்த peribahasa சேர்த்துக்கீங்க. Like alang-alang mandi biarlah basah, இதெல்லாம் ஒரே அர்த்தம் தான். அப்புறம் alang-alang berminyak biarlah licin. Alang-alang ஒரு alang இருக்கும். Mandi, minyak, berdakwat. Alang-alang berdakwat biarlah hitam. இதோட அர்த்தம் என்னன்னா, அதாவது குளிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க, நனையிற வரைக்கும் குளிங்க. எண்ணெய் போடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க, வழுக்கிற வரைக்கும் எண்ணெய் போடுங்க. இங்கு போடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க, கருப்பாகிற வரைக்கும் இங்கு போடுங்க. அதாவது ஒரு வேலை செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா அதை கடைசி வரைக்கும் செஞ்சு முடிக்க சொல்றாங்க. Buat sesuatu kerja sehingga sempurna. Okey, apa maksud seperti aur ditarik songsang? Aur ditarik songsang maksudnya pekerjaan yang gagal kerana kaedah yang salah. You use your wrong method, so the hasil gagal lah. Kerana kaedah yang salah digunakan. Wrong method equal to failure. Itu maksud seperti aur ditarik songsang. Baik. Kamu siapkan the whole module 14. Okay, next week jangan baru saya tanya peribahasa ni apa maksud, kena spontaneously come out from your mouth. Not I am telling you. You must do some effort. Okay? Tak kisahlah you nak cari dalam Google ke apa.
Okey, janji saya nak ada semua maksud peribahasa dalam paper kamu. Okey? Lepas tu, dan jangan lupa kamu ada 30 soalan objektif, memilih perkataan yang paling sesuai lah. Yang ni pun kamu kena buat juga. Okey? Baik, siapkan modul 14. Itu kerja rumah minggu ini. Okey? Baik, itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Take care, bye guys. Bye sir, thank you sir. Okay, tomorrow no maths class, morning. Yes, sir. Okay. Take care, bye. Right. Thank you sir. Alright, bye.